أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan apabila ketahui, betul tak? Dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, maka ketahui olehmu bahawasanya nafi itu terhadap ia atas yang disembah dengan sebenar pada waqi', maka tetap kala itu makna kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat, melainkan Allah, maka ia jua yang tiada ternafi. Maka jika dikata orang bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Ta'ala itu tiada, ia sekali-kali maka tiada sah dinafikan akan dia. Kerana menafikan barang tiada, yang tiada ada itu tahsilul hasil. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan apabila ketahui engkau akan yang demikian itu, apa dia? Iaitulah makna la ilaha illallah. Nah, maknanya menafikan ketuhanan. Mana sifat ketuhanan yang sebenar itu. Makna menafikan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar ni maknanya Tuhan yang ada sifat-sifat ketuhanan. Baru Tuhan yang sebenar. Jadi bila kamu dah mengetahui begitu, maksudnya la ilaha makna tidak ada Tuhan yang sebenar yang layak disembah. Maknanya yang benar-benar bersifat dengan sifat uluhiyah itu makna tidak ada melainkan Allah. Makna isbatkan bahasanya malaikat yang ada yang begitunya ialah Allah. Jadi apabila ketahui engkau akan demikian itu, maka ketahui olehmu bahawa nafi itu terhadap ia. Terhadap ni maksudnya tertuju. Ataupun dia panggil kena kepada apa dia? Nafi itu makna kata tak ada, tiada itu, tidak itu makna kena kepada apa dia? Tu.
terhadap ia atas yang disembah dengan sebenar. Yang dinafikan itu ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Masuk dinafikan wujud, mana ada la ilaha maujudun. Itu takdir. La ilaha ma'budah bihaqi itu makna maujudun. Tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar tu. Nah, tidaklah Tuhan yang dia begini makna la, tidaklah Tuhan yang disembah dengan sebenar ialah ada. Tapi kita dah maujud itu kita dah ambil letak tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Malaikat Allah. Malaikat itu makna kita isbat. Malaikat yang ada begitunya ialah Allah. Nah. Jadi dengan sebenar pada diri pekerjaan. Pada wakil mana diri pekerjaan, amrul wakil yang disembah dengan sebenarnya. Pada wakilnya tidak ada. Tidak ada. Jadi yang dinafikan itulah. Kemudian diisbatkan pula. Maka tatkala itu makna kata kita tiada Tuhan malaikat Allah itu macam mana? Jadi maknanya ialah ternafilah. Ternafi makna tidak ada lah. Ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Makna tidak melainkan Allah. Melainkan Allah. Maka ia jua yang tiada ternafi. Malaikat Allah Ta'ala itu malaikat Allah Ta'ala saja yang tak ternafi daripada jumlah Tuhan yang disembah, yang dinafikan itu. Daripada jumlah yang dinafikan itu, tidak termasuk Allah Ta'ala. Jadi yang dinafikan itu ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar itu, tapi tidak termasuk Allah Ta'ala. Itu diisbatkan kemudian. Jadi makna dari segi cakapan kita, dari segi kita bercakap ini maksudnya la ilaha, begitu. Dalam hati kita selepas daripada ini dia bagi tahu bahawa kena ada dah dalam hati kita illallah tu. Percakapan kita tu memang dia tak boleh. Dia lafaz-lafaz ni dia kena susun. Lafaz itu mesti kena susun begitu. Dia tak boleh bertindih-tindih gitu, mana boleh. Jadi la ilaha illallah tu makna duduk pada satu, tak jadi. Dia tak boleh. Jadi la ilaha illallah. Jadi masa kita kata la ilaha tu, masa tu kita sudah isbatkan di dalam hati melainkan Allah. Dari sudut cakapan kita tu dia terlambat. Jadi soal ini dia masalah kita ni berhadapan dengan musuh. Musuh yang sangat nyata dia punya permusuhannya terhadap kita. Tapi dia tu tak nyata zat tubuh pada dia. Siapa dia? Syaitan. Syaitan ini dia akan mengambil peluang habis-habisan. Apatah lagi ia berkaitan dengan ketuhanan Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengatakan la ilaha, syaitan itu dia nak supaya kita ni jadi tergelincir akidah. Sebab itulah sepertilah iyyaka na'budu. Semua tu nak jaga tu. Allah Ta'ala sengaja. Asal dia na'budu iyyaka. Kami sembah akan dikau. Kalau kami sembah akan dikau, sebelum sampai perkataan iyyaka, syaitan dia buat mari. Dia kata, na'budu, nak budu apa dia? Jadi bila iyyaka akan dikau sajalah. Apa dia? Na'budu, kami sembah. Jadi itu menutup peluang syaitan itu nak taswis kita. Nak taswis kita, nak ganggu. Orang panggil hati kita supaya jadi kacau. Jadi kacau itu maksudnya, mana ia buat mari was-was dan hati. Jadi bila kita katakan la ilaha, tu. La ilaha maknanya kita nafikan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Malaikat Allah yang tak dinafikan. Tu. Jadi maka tetap kala itu, maka pada hakikat melainkan Allah. Maka ia Allah Ta'ala ni. Maka ia jua yang tiada ternafi. Dari jumlah yang dinafikan itu Allah tu tak ternafi.
Allah Ta'ala tak ternafi. Nah, itu yang diisbatkan. Nah, maka jika dikata orang. Jadi ini dia nak buat masalah. Nah, nak jadi nampak. Nah, tentang bagaimana kita nak memahami la ilaha illallah itu. Maka jika dikata orang bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Ta'ala itu tiada ada ia. Sekali-kali. Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya. Yang selain daripada Allah Ta'ala itu tiada sekali-kali. Jadi, Tuhan yang disembah dengan sebenar hak lain daripada Allah Ta'ala ada ke tidak? Tak ada. Jadi, maka tiada sah dinafikan dia. Benda yang tiada kita menafikan dia. Kita kata tidak ada benda yang tiada. Itu maknanya tak sah kita menafikan benda yang tiada. Kerana apa? Kerana menafikan barang yang tiada ada itu nama dia tahsilul hasili. Menghasilkan barang yang sudah hasil. Seperti mengadakan barang yang sudah ada dah. Ni meniadakan barang yang sudah tiada. Jadi dia bimbang takut jadi tahsilul hasili. Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang selain daripada Allah Ta'ala, lain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada sekali-kali. Jadi mengapa kita nak nafikan dia? Memang dia sudah tidak ada dah. Jadi menafikan Tuhan, mana yang tidak ada itu maknanya, tu dia panggil kepada tahsilul hasil. Tahsilul hasil ini maksudnya ialah menghasilkan benda yang sudah hasil dah. Dia tahsilul hasil ni dia ada dua. Satu. Satunya ijad atau kok Melayu lah. Mengadakan barang yang sudah ada. Satu. Meniadakan barang yang sudah tiada. Meniadakan barang yang sudah tiada. Itu dia panggil tahsilul hasil. Seperti di sini katanya. Jadi macam mana nak jadi sah? Menafikan barang yang sudah ternafi. Sudah tiada dia. Itu tidak sah kata dia. Jadi maka tiada sah dinafikan dia. Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya, hak selain daripada Allah Ta'ala tu tiada. Jadi yang kita nak nafi ni buat apa? Kerana itu akan jadi tahsilul hasil katanya. Kerana menafikan barang yang tiada ada itu, yang tiada ada itu maksud yang tiada itu tahsilul hasili namanya. Dan iaitu mustahil. Tahsilul hasili itu makna mustahil. Tahsilul hasil itu hukumnya adalah mustahil. Mengadakan barang yang sudah ada dah. Meniadakan barang yang sudah tiada dah. Itu makna tahsilul hasil. Jadi iaitu mustahil. Nescaya berkata kamnya. Ni nak jawab. Jadi tadi dia panggil satu rupa i'tirad. Satu gambaran kritikan. Kalaulah kita katakan bahawasanya kita menafikan Tuhan yang ada dengan sebenarnya itu, Tuhan
yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan yang sebenar. Mana yang layak disembah itu. Itu yang selain daripada Allah Ta'ala tidak ada. Memang tidak ada. Kemudian kita menafikan yang tidak ada itu. Mana? Itu tak perlu bagi tahu. Bahasanya tak perlu kita menyadakan yang sudah tiada itu. Karena itu akan membawa kepada satu keadaan yang dinamakan tahsilul hasil. Dan itu mustahil. Apa dia mustahil? Tahsilul hasil. Lalu bagaimana jawabnya? Oleh mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Nescaya berkata kami. Kalau itulah rupanya kritikan ataupun i'tirad. Ketidakpuasan hati. Umpamanya. Kita katakan begitulah. Kalau itulah rupa orang panggil iskal yang dibuat, maka kami nak jawab. Nescaya berkata kami. Makna menafikan demikian itu mukhabarkan. Mukhabarkan maksudnya nak royak kalau bahasa Kelantan. Nak bagi tahu, nak beritahu. Tu. Nak beritahu, nak bagi tahu. Maksud menafikan demikian itu maksudnya mukhabarkan. Dan mengiktikadkan ketiadaan adanya. Jadi kita kata la ilaha illallah tu nak ayat kata nak royak dia panggil. Nak khabar, nak bagi tahu, nak beritahu dan mengiktikadkan, nak iktikad ketiadaan adanya. Ketiadaan adanya yang disembah dengan sebenar itu tiada maknanya meniadakan barang yang tiada ada. Bukannya meniadakan barang yang tidak ada. Tapi menafikan nak royak atas jalan ala sabilil ikhbar. Ala sabilil ikhbar mana atas jalan nak bagi tahu. Atas jalan nak royak, nak beritahu. Dan juga nak mengiktikad kata tidak adanya. Tu. Tidak adanya yang demikian itu. Tu. Bukannya nak meniadakan. Bukan nak meniadakan macam mana? Bukan nak meniadakan yang sudah tidak ada tu bukan. Bukan murad, bukan maksud dia begitu. Tu. Tetapi nak mengiktikadkan ketiadaan adanya. Tiada maknanya meniadakan barang yang tiada ada. Tu. Itu satu bagai daripada jawapan kepada persoalan tadi. Bukannya kita nak meniadakan yang tidak ada, tapi nak mengiktikadkan kata tiada ataupun tak ada. Ataupun nak khabar. Nak cerita. Kemudian, dan sah dijadikan nafi itu. Boleh juga. Baiklah. Kalau kita tidak nak memperlakukan sebagaimana jawapan tadi. Sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Di dalam zihin maksudnya dalam minda, dalam fikiran orang beriman. Kita kata nafi itu maknanya itu ialah menafikan. Itu makna berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin, dalam fikiran, dalam minda orang yang beriman. Kerana bahawa zihin itu, zihin mana akal kita, minda kita. Zihin ni minda lah. Minda itu, mana zihin itu mataswir ia. Mataswir ia makna menggambarkan olehnya. Minda kita menggambarkan, mentaswirkan atas jalan fardu. Atas jalan fardu. Fardu ni makna atas jalan fardu takdir, andaian. Itu makna fardu. Fardu tu maksudnya andaian. Makna takdir. Atas jalan fardu maksudnya atas jalan andaian. Dan takrir akan ada beberapa Tuhan. Atas jalan fardu dan takrir menetapkan
Mana fardu dan menetapkan akan adanya beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dalam zihin dia. Tu. Kemudian, menghukum ia akan sekaliannya dengan nafi. Selepas pada itu dia menghukumkan, membuat keputusan bahawasanya tidak ada. Itu menafikan. Menafikan itu benda tu ada dalam zihin. Dinafikan itu. Itu jalan yang kedua untuk menjadikan sah makna la ilaha illallah. Jalan yang pertama sebagaimana takdilah. Kemudian menghukum ia atas sekaliannya dengan nafi, melainkan Allah juga yang tiada dinafikan dia. Tetapi tiada hasil ra di atas kufar. Tetapi tiada hasil maksudnya tidak boleh lah. Tiada hasil maksudnya tidak boleh. Ra mana kita menyanggah di atas kufar orang kafir. Kita nak sanggah di atas orang kafir, malaikat dengan i'tibar waqi'. Dengan i'tibar waqi'. Kejadian. Itu angka nombor 1 dia kata kalau rad atas kufar artinya menolak dan mengkembali akan perkataan mereka itu. Tolak. Nak rak balik, rak ni makna tolak. Tolak tu maksudnya kita nak sanggahlah di atas orang kafir. Jadi tiada sah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Mana tiada dinafikan dia tetapi tiada hasil ra'. Tiada hasil maksudnya tak jadi, makna tak boleh. Tak boleh kita nak ra' di atas orang kufar atau orang kafir. Tidak sah. Tiada hasil, tidak sah. Mana tak boleh nak sanggah. Ra' maknanya sanggah, nak tolak, tolak. Tolak atas orang kafir malaikat dengan i'tibar waqi'. Dengan kira-kira waqi'. Dan tiada dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang ada di dalam zihin kafir. Jadi yang kita nafikan itu ialah i'tibar waqi'. Bukan. Itu maksudnya tiada dijadikan, maksudnya bukan. Nafi itu bukan. Tiada dijadikan nafi itu berhadap mana tertuju kepada barang yang di dalam zihin kafir. Yang di dalam minda orang kafir. Kerana bahawasanya barang yang di dalam zihin kafir daripada berhala dan umpamanya patun itu, iaitu tiada sah nafinya. Artinya kerana bahawasanya berhala atau di luar. Angka nombor 2, di luar sana dia kata, kalau tiada sah nafinya. Artinya, kerana bahawasanya berhala dan lainnya, lain pada berhala disembah oleh orang kafir itulah. Daripada barang yang disembah dengan tiada sebenar itu, ada ia pada khariji. Kharij, ada ia pada kharij. Kharij ini di luar daripada zihin. Di luar daripada minda kita. Pada kharij. Dan barang yang ada itu tiada sah nafinya. Kita kata tak ada, berhala tu ada. Tak ada berhala. Begitu. Maksud dianya, tak ada berhala. Tak ada benda-benda disembah tu. Itu tak ada orang. Mungkin dia ada. Itu maksudnya, bukan begitulah maksud nafi dia. Tidak sah lah kata lagi tu. Maksud dianya kalau kita kata tak ada berhala. Tak ada berhala macam mana? Dia ada. Itu apa yang ada di dalam zihin orang kafir. Berhala tu ada. Tapi berhala tu bukan Tuhan yang sebenar. Karena dia tidak ada sifat ketuhanan. Ia sebagai Tuhan mengikut anggapan orang-orang kafir. Jadi kalau kita nak nafikan itu, tak ada berhala. Tak ada segala Tuhan-Tuhan yang disembah-sembah matahari. Boleh. Itu yang juga disembah oleh manusia. Api. Kita kata tak ada api. Itulah maksudnya. Hak tu tidak sah kita nak nafikan. Sebab benda tu ada. Tetap ada. Jadi yang kita nak nafi tu ialah i'tibar waqi'. Jadi
di atas kufar melainkan dengan iktibar waqi'. Dan tiada dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin kafir. Dan tiada dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin kafir. Sebab saat ini dia kata malaikat dengan iktibar waqi'. Huk dalam zihin orang kafir itu tak boleh dinafikan. Gabriel yang ada pada zihin, di dalam zihin orang kafir, berhala dan seumpamanya. Itu nak dinafikan macam mana? Kerana mereka tu ada. Kerana bahawa barang yang di dalam zihin orang kafir daripada berhala itu, dan umpamanya itu sabit. Sabit mana tetap. Ada dalam zihin dia. Bukan dalam, pada kharij ini di luar daripada minda. Dalam zihinnya ada. Maka tak bolehlah kita nak nafikan dia. Tiada sah nafinya. Tiada sah kita nafikan akan dia. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan al-hasil maksudnya kesimpulan. Dan al-hasil kesimpulannya yang dinafikan itu salah suatu daripada dua perkara. Sebagaimana jawapan tadi. Ialah salah satu daripada dua perkara. Mana? Yang pertamanya segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi' yang lain daripada Allah Ta'ala. Tuhan yang disembah dengan sebenar selain daripada Allah Ta'ala. Itu yang nak dinafikan. Itu maknanya yang dinafikan. Satu, yang keduanya, barang yang pada zihim mukmin yang mentaswirkan akan banyak yang disembah dengan sebenar. Dalam minda orang yang beriman, dia taswirkan, dia gambarkan, gambar. Banyak Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maka kita nafikan itu. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya layak disembah, melainkan hanya Allah. Maka salah suatu daripada dua inilah. Maka tafriqnya, tafriq ini makna kesimpulan. Maka salah satu daripada dua inilah yang dinafikan. Yang nak dinafikan itu ialah salah satu daripada dua perkara saat ini. Kemudian maka diisbatkan Allah. Illallah. Itu dia panggil isbat. Menetapkan Allah. Artinya, dihukumkan dengan bahawa Allah itu ada. Dan ialah Tuhan yang sebenar. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Wajib atas yang berkata La ilaha illallah mulahazahkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada dinafikan daripada mulanya lagi. Bila kita mengatakan la ilaha illallah, masa kita kata la ilaha tu. Masa kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Masa tu hati kita kena mulahazah. Mulahazah hati maknanya memandang hati. Maksudnya kena ada dalam hati kita. Mengecualikan Allah Ta'ala daripada kata yang dinafikan itu. Jadi kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan. Jadi illallah tu huk dalam hati. Masa kita kata la ilaha dalam hati kena ada dah melainkan Allah. Tu. Dalam hati kita tu kena ada selalu dah. Masa kita kata la ilaha tu ada dah dalam hati kita melainkan Allah ataupun illallah dalam bahasa Arab. Kerana kita mengatakan illallah itu mana dah terlambat dah.
Supaya tidak memberi peluang kepada syaitan untuk meragukan kita. Jadi syaitan dia cuba lalaikan hati kita. Bila kita kata la ilaha, dia kata semualah, tak ada kecuali. Begitulah soalan. Jadi sebelum kita kata illallah mula hazah hati, memandan hati kita, yakni memberi perhatian, mana beringat-ringat. Semasa kita katakan la ilaha, dalam hati itu kena ada selalu dah illallah. Itu dia panggil mulahazah. Mulahazah tu makna memandan hati, terpandan hati. Ataupun kita kata dengan perkataan lain makna menyebut oleh hati. Hati itu sebut. Kita kata la ilaha, dalam hati sebut illallah. Begitu. Jadi wajib atas yang berkata la ilaha, bila kata wajib, tinggal baran wajib hukumnya berdosa. Dan wajib atas yang berkata la ilaha illallah, mulahazahkan, pandangkan di dalam hati bahawa, ataupun ingatkan dalam hati bahawa Allah itu tiada dinafikan daripada mulanya lagi. Sebab kita dalam hati tu kita dah terdetik dah, kita buat mari selalu. Masa kita kata la ilaha illallah tu, masa kita sebut dengan lidah tu, dalam hati tu kita kata illallah. Jadi kita mulahazahkan dalam hati bahasanya Allah Ta'ala tidak dinafikan daripada mulanya lagi. Tidak dinafikan. Jadi la ilaha dalam hati illallah selalu dah. Barulah lidah kita berkata illallah. Jadi artinya tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam zihin perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan itu. Dahulu daripada dinafikan. Dulu daripada dinafikan lagi. Allah Ta'ala sudah ada dah. Dia masa dinafikan. Jadi, tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam zihin perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan itu. Dahulu daripada dinafikan. Mana belum daripada dinafikan lagi Tuhan, Allah Ta'ala itu tidak ternafi. La ilaha belum daripada nafi lagi. Dia tu memang tidak ternafi di mula lagi. Dan tak kala dinafikan. Jadi, dia ada dua. Satunya, Allah Ta'ala tu tidak ternafi sebelum daripada kita menafikan dia dan semasa nafi. Tu. Jadi ni nafi. Nafi. Allah Ta'ala itu tidak ternafi sebelum daripada dinafikan lagi. Sebelum kita kata la. Sebelum kita kata la. Allah Ta'ala itu sudah tidak ternafi. Allah Ta'ala itu wujud, sabit, ada. Tidak ternafi sebelum daripada dinafikan dan semasa nafi. Semasa dinafikan. Jadi bila kita kata la ilaha mulahazah dalam hati kita, tidak termasuk Allah yang dinafikan itu. Kecuali Allah Ta'ala itu ada dah dalam hati kita. Masa kita kata la ilaha tu, maka yang dinafikan itu tidak termasuk Allah. Itu murad dia maknanya kerana Allah Ta'ala itu tidak ternafi
mana sebelum daripada dinafikan dia dan semasa dinafikan dia. Allah Ta'ala ni mawjud. Itu maknanya mana ada Allah Ta'ala sebelum daripada dinafikan segala Tuhan saat ni. Jadi bila kita kata la ilaha dalam hati kena mulahazah. Mulahazah tu makna berjaga-jaga, beringat-ingat. Bahawa melainkan Allah Ta'ala. Tidak termasuk Allah di dalam jumlah yang dinafikan itu. Jumlah Tuhan yang dinafikan itu maknanya tidak. Jadi, tiada dinafikan daripada mulanya. Artinya tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam zihim perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan itu dahulu daripada dinafikan dan tatak kala yakni semasa dinafikan. Jadi sebab itulah bila kita kata la ilaha tu dalam hati tu kita kena illallah selalu dah. Kerana bahawasanya Allah jika berniat ia bahawa seorang. Kerana bahawasanya seorang. Seorang itu jika berniat ia. Bahawa Allah Ta'ala itu masuk di dalam jumlah segala Tuhan yang dinafikan. Nescaya jadi ia kafir. Wa'iyadzabillah. Sebab apa jadi kafir? Sebab menafikan Allah. Ketuhanan Allah Ta'ala. Yang nak dinafikan ialah Tuhan yang sebenar yang selain pada Allah Ta'ala. La ilaha tu dia masuk habis. Tuhan yang sebenar dan yang tak sebenar. Jadi perlu dikeluarkan Allah Ta'ala daripada jumlah yang dinafikan itu. Karena kalau kita menafikan wujud Allah Ta'ala tu bahaya tu. Maka katanya illallah. Artinya malaikat Allah Ta'ala itu ialah qarino atas barang yang dikehendaknya dalam hati dia pada permulaan. Pada permulaan sebut. Bila kita sebut la ilaha illallah. Masa kita kata la ilaha tu. Dalam hati kita tu ada dah illallah. Tu. Jadi illallah di belakang tu. Mana pula penunjuk ni dah. Bila kita bertutur la ilaha. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Masa kita kata la ilaha tu, kita kena mulahazah dalam hati. Ingat dalam hati. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga mulahazah apa dia? La ilaha tu, dalam hati kita tu kena kata dah. Illallah. Kemudian la ilaha, maksud kita kata la ilaha tu dalam hati kita tu kita dah istisna dah, kecualikan Allah. Kemudian apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hati kita yang kita mulahazah saat itu, dalil ianya ialah perkataan illallah yang di belakang ini. Illallah tu ialah dalil kepada apa yang ada di dalam zihin seorang. Di dalam orang panggil hati seorang. Illa ilaha tu dalam hati kita tu ada dah persiapan malaikat Allah Ta'ala. Lepas tu baru kita kata illallah. Dia kerana masalah akidah ni kita kena cermat. Di anna khatara fih azimun. Kerana bahaya di dalamnya itu adalah sangat besar. Tergelincir, tersalah di dalam bab akidah ini membawa padah yang sangat besar. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, tatak kala dinafikan kerana bahawasanya jika berniat ia bahawasa Allah itu masuk dalam jumlah segala Tuhan. Di dalam segala Tuhan yang dinafikan, nescaya jadi ia kafir. Kerana dia akan menafikan sifat-sifat ketuhanan. Maka katanya illallah. Artinya malaikat Allah itu perintah atas
barang yang dikehendaknya. Atas barang yang dikehendaknya, yang dikehendak oleh orang yang berkata tu. Yang dikehendak oleh orang yang berkata itu pada permulaan. Daripada permulaan tu maksudnya pada masa kita menyebut la ilaha, dalam hati kita tu kena bawa datang illallah sebelum kita kata illallah. Jadi kita kata illallah itu ialah clue dia panggil. Qarinah. Dalil percaman bahasanya dalam hati seorang hamba saat itu begitulah illallah. Tu. Nescaya jadi ia kafir kalau dia tu kalau dia i'tikad maksudnya ini nafikan itu termasuk dengan Allah Taala. Maka katanya illallah artinya melainkan Allah itu faridah. Itu kepalsuan atas artinya melainkan Allah itu ialah qarinah. Qarinah ni maknanya dalil lah. Mana qarinah ni makna clue, dalil. Qarinah dalil atas barang yang dikehendaknya orang yang bertutur pada permulaan. Dia kata la ilaha tu kecuali Allah. Dalam hati tu kena awak mahal selalu dah. Jadi illallah yang dikatakan itu adalah dalil kepada saat inilah apa yang ada dalam hati. Daripada bahawa Allah Ta'ala itu tiada masuk di dalam segala Tuhan yang dinafikan itu. Allah Ta'ala itu tak termasuk dalam tu. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kemudian ketahui olehmu pula yang berkaitan dengan la ilaha illallah ini. Tadi bila kita kata la ilaha illallah, masa kita kata la ilaha dalam hati itu kena mulahazah selalu dah. Hati kita bahasanya Allah Ta'ala tu mana. Kemudian ketahui olehmu pula bahawasanya mentauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Apa makna? Makna dia ialah mentauhidkan Allah Ta'ala lah. Membesarkan Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah Ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakala disebutkan atau di surat ni makna tulis lah, tulis. Ditakdir maksudnya diniatkan. Kemudian daripadanya akan Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya bila kita mengatik kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita mengatik, maka itu adalah satu cara kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Bila kita kata la ilaha illallah pula, bahawasanya mentauhid Allah Ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakala disebutkan, bila kita sebut la ilaha illallah, atau disuratkan, kita tulis la ilaha illallah, ditakdirkan kemudian daripadanya akan Muhammadur Rasulullah. Takdir itu maksudnya ialah niat dalam hati. Kita niat dalam hati lah. Kita niat dalam hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Bila kita kata la ilaha illallah, dalam hati tu ingat Muhammadur Rasulullah. Kita sambung. Dalam hati, la ilaha illallah tu kita kata dengan lidah. Bila guru kita kata la ilaha illallah, dalam hati kita kena ingat Muhammadur Rasulullah. Dan jika tiada ditakdirkan demikian itu, nescaya bersekutu tauhid kita dengan tauhid upama Yahudi. Sebab orang Yahudi itu dia menerima Allah Ta'ala saja sebagai Tuhan, dan Rasul Nabi Muhammad SAW itu tidak diiktiraf oleh mereka. Mereka tak terima.
Jadi mereka itu bersyahadah dengan asyhadu alla ilaha illallah sahaja. Muhammadur Rasulullah dia tidak i'tikad. Tu. Jadi kerana itulah maksudnya disuruh kita mulahazah supaya menyalahi orang kafir. Yang mana mereka di dalam acara maknanya ibadat mereka itu dengan tauhid umpama Yahudi. Seperti telah yang telah menyebutkan dia oleh setengah mereka itu. Mereka itu ulama lah. Jadi kalau kita kata la ilaha illallah, dalam hati kita tidak ada Muhammadur Rasulullah Jadi bawa datang itu secara dalam hati, bukan sebut di luar dah. La ilaha illallah, dalam hati itu kita sebut Muhammadur Rasulullah. Begitu. Kita takdirkan Muhammadur Rasulullah. Jadi makna bila kita la ilaha illallah, ingat dalam hati Muhammadur Rasulullah. Baru dia jadi sempurna atau lengkap. Jadi kerana dia beri sini, kalaulah bersekutu tauhid kita dengan mana nescaya bersekutu tauhid kita dengan tauhid orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ini dia tak beriman kepada Nabi dan juga para Rasul yang terdahulu. Tak beriman berlaku. Macam kita beriman kepada semua Rasul. Jadi, nescaya bersekutu tauhid kita dengan tauhid umpama Yahudi. Jadi kalau kita duduk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu secara zahirnya tapi tidak ada Muhammadur Rasulullah. Itu dia jadi kita ni bersyarikat. Jadi mana kalulah kita kata la ilaha illallah, kita tak bawa datang dalam hati. Ini kita kata dalam hati, tidak bawa datang Muhammadur Rasulullah, maka jadilah tauhid kita itu seumpama orang panggil tauhid orang Yahudi. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni dia terima Allah tapi dia tak terima Nabi Muhammad. Tu. Seperti telah menyebut akan kata siapa yang tidak terlibat dengan siapa dia yang tidak takdirkan di dalam hatinya Muhammadur Rasulullah ketika mengatakan la ilaha illallah, itu bersekutu dengan i'tikad orang Yahudi. Tu. Sebagaimana telah menyebutkan oleh setengah mereka itu. Jadi i'tikad mereka seperti bukannya jadi Yahudi. Sebab orang Yahudi ini dia tidak menerima Nabi Isa pun. Tu. Jikalau bersekutu tauhid kita dengan mereka. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Kita berhenti situlah. 2-3 hari ni jadi mengatuk pula dah. Tak apalah kalau kita rasa tak puas hati saat ni tu, maknanya kita sebut pula saat ni lah. Jadi kitanya akan berjumpa kembali pada hari Senin. Pada hari Isnin. Karena hari Ahad itu saya musafir selepas daripada ini ke Johor, dan boleh jadi hari Ahad itu kembali. Jadi bermakna Ahad itu mana tidak ada lah. Maksudnya kita berjumpa pada hari Isnin. Dan sayanya sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Nombor satu sekali. Terima kasih banyak-banyaknya. Nombor satunya ialah kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti pengajian yang melibatkan diri saya. Maksudnya belajar dengan saya. Itulah satu panggil nikmat yang sangat besar. Orang belajar dengan kita tu satu nikmat yang besar.
Kerana kita akan dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada ilmu, tidak ada seorang pun yang sudi belajar dengan kita. Jadi di mana lagi faedah ilmu itu? Ialah untuk diamalkan, seterusnya disebarkan, diberi kefahaman kepada manusia. Jadi saya sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kesudian siapa saja yang nak belajar dengan saya, itulah terima kasih saya yang nombor satu dan paling besar. Dan saya juga nak terima kasih kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang menyokong program ini dengan memberi sumbangan tidak berhenti-henti. Dengan sumbangan-sumbangan sehingga kita itu dapat banyak dah yang kita dapat lakukan, seperti mempromosikan Al-Manhalun Nusi ini ketika musim Maulid dulu dengan mengadakan program Maulidi Rasul yang kita dapat biaya daripada tuan-tuan dan juga puan-puan, itu kita terima kasih banyak-banyak. Karena kita ni peringkat untuk orang panggil mempromosikan kepada makna supaya untuk nak belajar lah. Supaya kita belajar, itu je. Semua orang tu belajar, itu yang kita mahukan. Tak semestinya belajar dengan kita. Tapi kalau nak belajar dengan kita, itu Alhamdulillah. Jadi begitulah saya ucapkan dan doakan semua orang panggil pelajar-pelajar, peserta-peserta dan juga yang memberi sumbangan-sumbangan itu, saya doakan semuanya sihat walafiat dan juga mendapat inayah daripada Allah Ta'ala. Mendapat inayah daripada Allah Ta'ala. Inayah ni apa dia? Inayah ni maksudnya perhatian daripada Allah Ta'ala. Kan kita ni kalau tak dapat perhatian daripada manusia, kita tak suka. Anak-anak nak dapat perhatian daripada ibu bapa. Apabila dapat perhatian, maka kita akan diberikan segala kebaikan. Kalau bahasa Kelantan dia panggil cara. Kita akan dibicarakan, bicara tu maksudnya menguruskan. Allah Ta'ala akan jaga kepentingan kita dan melindungi diri kita. Maksudnya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala beri inayah, dia akan dapat hidayah, taufik. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi taufik yang berterusan oleh Allah Ta'ala. Kerana kita berdia hidayah dan taufik ini makanan ruhi kita, makanan rohani kita. Sebagaimana makanan-makanan jasmani yang kita makan itu. Walaupun kemarin kita sudah makan, walaupun kemarin dulu kita sudah makan, walaupun minggu lepas kita sudah makan, hari ini kita tetap makan juga. Dah sudah makan, bolehlah makannya. Tak. Kena makan semua kerana makanan ini yang menghasilkan tenaga pada tubuh badan kita, pada makan asbab. Kita berbicara pada syariat dan juga makan asbab. Tenaga kita tu dia akan hilang bila kita melakukan aktiviti. Maka kita perlu makan. Sentiasa setiap hari kita perlu makan. Sebagaimana jasmani kita akan jadi layu, akan jadi tak erok, tak larat. Kalau kurang makanannya, begitulah juga ruhi kita. Rohani kita juga tidak akan jadi bermayu. Tidak bermayu. Orang panggil jadi tidak bermayu. Letih, lesu. Manakala kita tidak mendapat inayah daripada Allah, tak ada makna taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah doakan untuk diri kita sendiri, nombor satu sekali, dan juga orang-orang lain. Untuk Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk kita ini, khususnya taufik yang umum, ada taufik yang khusus. Taufik yang khususnya pada kita sekarang ini ialah mudah-mudahan kita sempat untuk khatam kita ini dan kita dapat faham semua isi kandungan yang ada di dalam kitab ini. Itulah doa saya. Apa yang saya hasratkan daripada penyertaan tuan-tuan dengan pengajian kitab Faridatil Faraid ini. Jadi kita berhenti pada kata saat inilah. Maka wajib beriman ia dengan segala rasul alaihi salatu wasallam ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin
wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.